والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Muka 54. Keempat, makruh menahan rambut dan kai daripada celerek, melainkan bagi perempuan, maka harus sembahyang dengan bersanggul atau berjalin, kerana menahan itu menegah akan dia daripada sujud menyembah Tuhan serta kita, seperti pada hadis. Itu dia. Kata musannif rahimahullah, keempat daripada perkara yang makruh dalam sembahyang kita, gapo dia? Makruh, dimakruhkan. Makna kalau kita tinggal, insya-Allah lah dapat balasan yang besar dengan niat nak menjunjung perintah Allah. Makruh gapo? Menahan rambut, tahan rambut. Dalam hadis sebut kaful sya', menahan, mensikat, mengemas, mensimpun. Jalan belaka maksudnya tahan belaka. Mengsikatkan, ikat, simpul, bersanggul. Kita sanggul, tu kalau lelaki lah, perempuan tu juga ada hukum yang suku. Ini nisbah kepada rambut, jadi rambut yang panjang lah, kita kata gitu, kait tu. Rambut panak ya tak ada hukum ni dulu lagi dah. Moga kita cukur kepala. Tok wakil ni cukur kepala ni. Tak ada makruh pun dia. Menahan rambut, jadi rambut yang panjang bagi lelaki lah, bagi lelaki. Orang jatuh hak jenis rambut panjang tak ada juga kan, dia taruh sapa kepada telinga dia atau tengah tekak dia, rambut panjang. Maka ketika semaya makruh dia gi sikat, gi ikat rambut. Ikat rambut. Tu. Bahkan kalau dia bakar kasubel pun tak boleh tusuk rambut dalam apa dia, dalam kasubel dia. Sunat lepas gitu. Maknanya kasubel patut rambut panjang gitu. Pakai kasubel atas rambut. Kalau betul rambut panjang. Yang ada ambil bubuh masuk dalam kasubel dia. Makruh lah hukum dia, makruh. Kita lepas. Tak kena ada ikat. Ni kada rasa gelewak ikat. Tu dia. Tu makruh kita menahan akan rambut kita yang panjang. Satu, dan kain, yani atau kain kita atau kepada rambut tu, kita menahan akan kain kita, kain yang kita pakai. Misalnya apa? Yani seperti sising tangan baju, jelas belaka tu. Jadi seperti sising tangan baju. Tangan baju kita sising, kita lipat makruh. Ataupun kain baju kita jadi ikat dengan kain kita.
Ikat-ikat dengan kain tak sewi terbuka. Dia makruh belaka. Bila lepas, kain baju ke apa lepas. Tangan baju, tangan kaki. Tangan baju, tangan seluar punya. Kaki seluar, seluar ke kaki. Tangan kaki, tangan baju. Lepas tu seluar, kaki seluar. Kaki seluar. Tu di bawah tu kita sikat-sikat mari. Lepas gitu, kalau pakai seluar, jenis seluar. Tu dia. Tu. Ni kadang tengah-tengah orang ikat tengah. Kalau bukan sarungnya ikat tengah. Dia kata ikat tengah. Takut orang duk nampak barang dia kat belakang. Tak nampak. Kain tu pakai molek ya. Dia ikat bawah, dia ikat-ikat. Kadang ada sipur pula. Maka makruh belaka tu. Makruh dia menahankan rambut dan kain. Atau kain baju dia. Menahan tu takluk pada menahan. Menahan daripada celeret. Celeret ni meleret. Celeret ni celeret mana meleret? Yang melabuh. Labuh daripada labuh turun. Daripada labuh, daripada terbuka, daripada turun kita kata. Kena labuh gitu baju pakai lepas gitu. Wileret gitulah. Tak sah tamak dia, tak sah ikat dia dengan umpama. Kadang-kadang ikat dengan kain pula, ambil kain mau ikat pinggir. Tu bakal jubah siap tu. Ambil kain ikat pinggir pula nak pergi kemah. Tak makruh tu. Pakai lepas. Nampak tu dah. Dalam hatu tu makruh ialah bukan kata haram. Bukan kata haram kerana ada hadis Nabi larang. Ada hikmat dia. Malaikan dia kata, malaikan istisna adalah pada menahan rambut tu. Istisna pada rambut ya, kain ni tak ada istisna. Malaikan bagi perempuan. Malaikat bagi perempuan. Tak apa. Kok mana malaikat? Taprak pada malaikat tu. Maka kata dia harus sembahyang. Harus sembahyang bagi perempuan tu. Sembahyang dengan bersanggun. Sanggun rambut dia. Berikat rambut. Duk nyanggu kadang-kadang berhenti nak sipur rambut dia. Macam-macam lah. Tu nak boleh debuh. Ikutlah. Dia tak nak lepas pun tak apa. Tapi yang itu baik luar. Dia pakai kain khana tak pakai debuh ni. Pakai khana dalam. Lepas pun tak apa. Kalau nak bubuh lah tu. Boleh pakai debuh. Ia terlebih kemah lagi. Nak rakyat kata haruh bagi perempuan. Tidak makruh. Tidak makruh. Lelaki tu makruh. Kalau rambut panjang. Maka harus sembahyang dengan bersanggun atau berjalin. Berjalinnya dia berjalin akan rambut. Rambut dia panggil berjalin. Orang panggil gapo, siapa panggil gapo berjalin ni? Tak dah. Rambut ni orang panggil gapo. Orang panggil gapo jalin ni, orang panggil lah ni. Panggil gapo istilah panggil gapo? Rambut tu. Orang panggil apa kut janing retina ni dia buat ke tak dia buat biar dah. Apa panggil gapo? Tu ialah. Tu. Tu. Tu dia tulis lagu mana bahasa Melayu kita? Tulis dengan ro ke gapo. Rendam gitu. Itulah. Ikutlah atas rupa simpon tu menjalin. Orang dulu panggil menjalin. Tu dia. Dia macam-macam retina ni. Dia jangok cara dia lepas ke belakang. Dia macam-macam dia buat. Kadang-kadang dia pergi sanggup pula atas tu. Tu macam-macam tu. Maka harus semaya dengan bersanggun atau berjalin jadi akan rambut. Masalahnya. Adapun kain ni tak ada makruh lah. Kau tina pun makruh. Masalah rambut ya diitisna bagi perempuan. Boleh dia lepas. Boleh dia lepas dalam hal dia tak ada sanggup. Dia tak ada ikat. Tu dianya.
Sebab apa kata makruh dia tahan atau gi sekat rambut lagu tu ni, ilat ni makruh ni, ilat pada makruh. Alasan boleh syarak kita menghukum makruh kita sekat atau gi sikat simbol rambut lagu tu kerana kata dia, kerana menahan itu, menahan, mensimpun, menyekat, mensikat itu apa? Menahan apa? Yakni menahan akan rambut atau kain tu, maksud dua tu. Kerana menahan itu, yakni menahan rambut atau kain itu, kita dak sikat, kita dak ikat, kita dak kemah, kita dak sanggup, kita dak sipu akan kain ataupun akan rambut kita tu. Menahan itu khabah. Bermula menahan itu menegah akan dia, akan rambut atau akan kain tu. Dia rujuk kepada rambut dan kain. Kerana kita pergi sekat lagu tu ialah kita menegah, menyekat akan dia akan rambut, menegah takluk daripada sujud. Daripada sujud ia rambut tu. Sujud menyembah Tuhan, sujud serta kita, takluk pada sujud. Sujud serta kita. Ia pun nak sujud ke Tuhan, nak turun sujud ke Tuhan juga. Kita nak ikat tamak dia bubuh. Dalam kasut beg. Nyanyi ke dia kawan nak turun enggak? Duduk kaca tarak berkawan. Kalau tak sampai kawan turun cukup. Tu salah kata gitu. Maka ya ilat dia nak segala anggota kain baju pun kawan nak turun sujud juga mun dak sipon dia gini. Allah Akbar. Jadi mu nak ulung tangan mu ke sujud, kawan pun nak sujud juga. Tu ilat yang ulama kita katakan. Begitulah Imam Ibn Hajar kata dalam Fathul Bari. Ilat dia begitu. Menegah daripada sujud menyembah Tuhan seperti ni. Ilat ni tak silap saya, tak ada dalam musalli misalnya kita tambah sebut. Tu. Tu dia. Ya orang kata makruh kita tahankan rambut gitu ya. Syekh sebut. Tu dia kata makruh. Tu. Dia nak sujud serta kita juga, bersekali dengan kita juga, seperti pada hadis. Ini takluk pada makruh lah. Makruh menahan tu seperti larangan yang sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan yang sabit pada hadis yang telah diriwayat akan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi katakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa sauban wala sya'ran. Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa sauban wala sya'ran. Nabi kata disuruh akan daku, Allah Ta'ala suruh aku. Hadis diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disuruh akan daku dengan bahawa asjuda, bahawa sujud oleh aku. Allah suruh aku sujud. Sujud ala sab'ati a'zumin. Sujud di atas 7 anggota. 7 tulang. 7 anggota. Dahi, 2 tapak, 2 lutut, 2 tapak kaki, 2 orang panggil bucu kaki. Perut jari kaki. Kita gitu. Allah Ta'ala suruh aku di atas 7, sujud atas ni. Maka umirtu ni Allah Ta'ala suruh ni nisbah kepada sujud atas 7 anggota hak ni wajib ni. Maksudnya syarat sujud. Sujud kalau tak cukup 7 anggota tak sah. Itu umirtu nisbah kepada sujud ni wajib. Suruh atas jalan wajib.
wala akufa atau kepada asjudah. Dan disuruhkan aku juga bahawa tidak atau kepada an asjudah atau kepada asjudah. Disuruh akan aku bahawa tidak menahan oleh aku. Allah Ta'ala suruh aku yang ngewi aku sekat, yang ngewi aku ikat tamat sauban akan kai, wala sya'ran atau kepada sauban, dan tidak mensikat oleh aku akan rambut. Tu. Maka umirtu nisbah kepada dua ni makruh. Maksudnya sunat. Suruh tu nak tengok pula. Suruh nisbah kepada sujud tak tujuh anggota wajib. Sujud atas nisbah ni. Atas nisbah kepada ikat kain, sanggup, rambut hak tu jadi sunat. Sunat. Nampak tu dah, dia kena bagi pula. Kena bagi pula. Habis itu, begitulah dikatakan. Maka ulama duk hurai-hurai sebab buat ilat gapo. Maka setengah ulama buat ilatnya kerana ni musalnya kita bawa mari satu ilat ya. Kerana menahan itu menegak akan dia daripada sujud menyembah Tuhan serta kita. Boleh tambah lagi betul kerana tu. Dan juga kerana jauh daripada sifat takabur. Buat kita. Jadi dan juga kerana jauh daripada sifat takabur. Kalau kita nak buat ikat, buat sising baju ke apa semua tu nak jadi rupa kok orang takabur pula. Nak belawai dengan pio. Nak gocoh pio. Rupa-rupa tu. Lalu tu duduk atas rupa jauh daripada sifat takabur. Masya-Allah dah. Habis itu makruh dalam semaya kita. Kelima daripada beberapa makruh dalam semaya tu apa lagi? Makruh berludah. Makruh berludah. Tu kena tengok dah tu bila baca kitab kena tengok lagi kitab dah, jangan duk gaduh tulis papai dah. Demo kena tulis semula dari papai. Cara dia. Kalau demo duk gaduh tulis kitab tu demo kita tinggal hak duk ngaji tu pula. Demo nak ada tepat dah. Kalau demo sebab orang tulis ni dia tulis slow-slow dah. Kalau tak ada lagi tu dia mahu nak taruh di mana-mana dah. Dia kalau duk gaduh tulis angin dia mau baca lagi 2 baris dah. Nyanyi kita. Tak ada faham hak ni. Duk gaduh dengan hak ni. Kelima makruh berludah. Berludah di hadapan atau di kanan. Dia kata berludah tu di hadapan atau di kanan makruh. Di hadapan makruh beludah, di kanan beludah pun makruh juga. Kata makruh tu di tengah sembahyangnya, yani pada ketika sembahyang seorang. Tu teka yang semaya beludah di hadapan dan di kanan tu makruh. Tu. Lepas tu kalau di luar semaya lagu mana? Kena tulis juga tu. Di tengah sembahyang dan juga di makruh berludah di hadapan dan kanan di luar sembahyang. Maka di luar sembahyang itu makruh meludah. Sama ada berhadap ia akan kiblat atau tidak. Di sisi Syekh Ibnu Hajar. Dan di sisi Syekh Ramli tidak makruh kalau tidak berhadap kiblat.
Adapun berludah ke kanan, adapun berludah ke kanan, maka makruh dengan ittifaq. Maka makruh dengan ittifaq. Habis itu, jadi dalam semaya, kita duk semaya ni, masalah dalam semaya tak ada khilaf. Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, sama biar pun tak khilaf. Mazhab kita Syafi'i tak khilaf. Tak khilaf kat mana? Kalau kita duk tengah semaya, ludah kat depan, ludah kat kanan, makruh. Makruh. Di luar semaya lagu mana? Duk biasa-biasa lagi nak ludah. Ludah kat depan, ludah kat kanan boleh tak? Kalau ludah kat kanan, makruh. Semata-mata hak tu tak ada pihak kata apa. Adapun kalau ludah ke depan, Syekh Ramli kata kena kait. Kalau ludah depan tu kena hadap kiblat barulah makruh. Kalau tak hadap kiblat tak apa. Kita hadap kau ni, kita ludah dah puk kita. Ke depan, puk ke depan. Tak ada hadap kiblat tak ada apa. Kalau kata hadap kiblat barulah makruh. Adapun Syekh Ibn Hajar kata tak kira, supaya semaya juga. Di luar semaya pun hadap tak hadap pun bila depan makruh semata. Tu hukum duk tahap makruh ya, bukan haram. Duk tahap makruh. Ni masalah dalam semaya atau di luar semaya. Sebab tu kena jaga kita duk jalan-jalan nak ludah pun. Ni puh ke depan. Puh ke depan, puh ke kanan. Puh ludah ke kiri kita. Ludah ke kiri kita. Tu dia. Nampak tu dah. Tu. Adapun orang yang duk baca Hizbun Nawawi tu ya buat rupa ludah ya, buat rupa ludah bukan ludah sungguh, buat ludah gitu hak dia macam baca Hizbun Nawawi tu. Tu hak tu, hak cara dia tu. Hak tu tak ada masalah tu. Tu. Buat rupa ludah. Tu. Hak ni ludah sungguh, ludah aliyah. Ludah aliyah. Tu baik. Habis itu, maka kata musannaf rahimahullahu taala, beludah tengok wala jaga wala ni masalah dia. Tu makruh kita beludah dalam semaya sama tu lah. Bahkan berludah ia. Bahkan hak ni nak, kalau nak beludah disunat beludah ia. Kalau dia nak ludah lah, makruh ludah kat depan, makruh kita ludah kat kanan. Bukan disuruhkan beludah di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Tu. Atau di bawah kaki. Atau ke sebelah kiri. Atau di bawah kaki kita. Bawah kaki lagu mana? Di bawah. Pihak bawah. Hadap kepada tapak kaki. Lepas bawah tu. Jangan ke depan gitu. Ludah ke bawah. Ludah ke bawah kaki tu. Jangan bawa di atas kaki. Bukan ludah atas kaki. Tidak. Ludah ke tanah. Ludah ke tanah. Di tempat kaki kita tu. Tu maknanya. Ludah di bawah kaki kita. Di bawah tempat kaki kita. Tu dua tempat tu. Tu. Sebab apa? Dimakruhkan ludah ke depan. Masalah depan ni kerana nak hormat kepada Kaabah. Hormat kepada Kaabah dalam semaya. Kalau di luar semaya pun pakai supaya semaya juga. Tu Ibnu Hajar tu kia mari dah. Supaya semaya juga. Syekh Ramli kata, "Hai tak apa kalau tak ada kiblat. Ludah ke depan tak apa. Hak kita ludah sebab kita hormat kiblat. Ni kita tak ada hak kiblat, maka tak ada apa dah lah. Hilal ilak tu. Hilal alasan tu." Tu maka Ibn Hajar kata supaya pakai kialah semaya kita hormat kepada Baitullah, maka kita tidak ludah ke depan. Gitu. Sebab tu ludah ke depan Baitullah tu makruh. Ludah ke depan Baitullah tu makruh. Kedua kiblat tu makruh. Lepas tu kanan nak hormat kepada malaikat yang tulis kebaikan tu. Nak hormat ke dia. Dia nak tulis kebaikan, memupung ke dia. Duk ludah kebaikan. Ada pelik kiri, malaikat hak tulis kejahatan lagi mana? Hak tu bukan kata nak hina, tapi tak apa dah, jesuk dah. Dia tak ada tepi hak lain dah. Kena duduk atas langit. Tu.
Pak kalau atas kiri, bokeh di kiri kita ni, dia kena atas setel, ketik korin, setel hak duk mari rapak kita tu. Kucing ni nak bawa pergi Sapampla dah kita ni, kucing tu. Bawa pergi hari ni, dia pergi. Atau dia kelik tu baik keluar tu, bakal bawa pergi lalu. Kerana banyak kali dah orang duk tidur kucing dalam balah kita tu. Tu. Siapa masa dah dia. Klik jemput butir teh. Bawa pergi. Dia nak klik tu bawa pergi. Lewat pergi tak? Tak kok palas tak apa Dah. Dah. Hoitan ni. Banyak kali masuk dalam bilik saya ni. Masuk dalam bilik ni. Tak ada biasa kucing masuk dalam ni. Tak ada kucing yang berani. Dia berani. Masuk dalam bilik. Duk tidur lama kita tak khabar. Khabar tengah malam dah saya bangun dia duk sungkung. Dia masuk kok mana? Pintu pun katuk. Pintu natal pun katuk. Masya-Allah. Masuk piano kejut. Tu. Tapi mujur juga terima kasih je khabar kita tu kedua, ketiga. Tengah malam. Tapi tu masuk pian mana dia? Tu kucing ni. Tak biasa lagi ada kucing masuk dalam bilik ni. Dia kena bawa pergi lah. Bawa pergi. Dah. Sampai masa dah. Kemudian kata musannaf rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi, di tengah semaya makruh bokeh berludah di sebelah kiri atau di bawah kaki. Masalah makruh ni kalau bukan masjid ni duk kecek ni, kalau ni kait pada makruh. Kait pada makruh. Hak kata makruh ludah tu kalau tempat itu bukan masjid. Kalau tempat yang kita semaya tu bukan masjid. Kita semaya tengah badai, kita semaya di balasa, kita semaya di balan ni dasah ni. Misalnya, bukan masjid. Maka ludah ke depan tu makruh. Makruh dari segi hukum, tapi kena mengepek, kena kata tu suku. Makruh dari segi hukum ludah, adapun di segi mencemar tu haram suku pula tu. Mencemar tika orang. Haram. Adapun hukum makruh disebah kepada meludah. Makruh disebah pada meludah. Sebab tu kalau masjid ni, kalau kita ludah atas tika masjid tak makruh. Tak makruh nisbah meludah tu. Kenapa? Maksud masuk masjid ni hadapan lagi. Adapun dalam masjid. Adapun kalau dalam masjid haram, jadi maka haram berludah dalamnya. Haram jadi sama ada orang sembahyang atau bukan orang sembahyang. Haram jadi haram atas orang yang sembahyang atau yang tidak sembahyang. Dua-dua haram. Bukan orang sembahyang saja. Kita masuk iktikaf dalam masjid pun haram. Haram jadi haram atas orang yang sembahyang atau tidak yang sembahyang. Haram berludah dalamnya, dalam masjid. Maksud dalamnya ni pada satu juzuk dari juzuk masjid. Bukan mesti kena dalam. Pada satu juzuk daripada juzuk masjid. Kok biras masjid pun tak boleh tu, ingat. Kaki lima masjid dihukumkan masjid lagi. Kita ni bukan betul nak pom. Kena atas kaki lima dia, kena atas biras dia, kena atas layar dia. Haram juga. Ludah boleh lepas. Boleh lepas perabung lagi. Boleh lepas lek luar. Nak ludah. Juzuk masjid tak boleh. Satu juzuk. Kok dinding tak apa. Haram. Bukan dalam ni. Tepi dinding. Haram. Juzuk masjid tak boleh. Dia ada hormat je suku masjid ni. Tu satu juzuk masjid tak boleh. Tu. Malaikat tempat tu tempat yang ada lapik. Bagaimana? Dalam bekas. Dalam bekas. Dia macam ada bekas dah untuk ludah. Kita ludah pak, kena atas bekas tu, bukan kena atas masjid. Tak apa. Sebab itulah ulama kata kalau kita ludah atas tika pun tak makruh. Tak makruh sebab habuan ludah tu. Tapi haram buku mencemar tika masjid tu suku. Haram buku mencemar tika, tapi tak haram buku ludah tu. Ludah tak haram. Nampak tak? Tu masalah dia. Kena jaga agak ni ludah agak sih. Maka kena cedek. Kalau orang jenis habising tu kena ada kain. Suk-suk je dalam kocek dia. Kalau air liur dia tak ada najis ni.
Jong cemakan lagi, bukan cemar dak alio ni, dia tak cemar. Cuma jong nak wina pak udah kain lagi pada nak gi ludah. Alio kawan tak ada najis, tak najis suku. Kalau najis haram suku lagi, betul meludah sah, menajiskan masjid sah lagi. 2 kali haram. Kalau alio kita ada najis, alio kita ada darah, kita ludah dalam masjid, haram kali 2 kali haram. Satunya meludah, yang kedua menajiskan masjid. Tak boleh masjid. Bukan sejid ni kalau kita temu najis, wajib fardu'in atas diri kita kena puas. Jangan dah halak temu kain, temu cicak, tak apa. Bila mula cara dosa haram tu kita kena buat. Wajib atas kita, fardu'in atas kita. Fardu'in masing-masing, bukan kata untuk email. Lah itu email cara kita malah. Tak boleh tarik cicak, tarik gapo dalam masjid. Najis masjid tu wajib kita menghilang. Wajib kita menghilangkan. Tak boleh. Habis bab masjid ni, kalau ada benda makruh tapi dalam masjid jadi haram, hormat ya suku pula. Tengok rokok duk isak dalam masjid ni haram. Haram. Benda makruh tapi dalam masjid tu kita duk tu hukum haram. Kerana masjid ada hukum ya suku pula. Ni kira atau ada mau kata makruh tu lah. Ni dah. Tu. Bolos harah tu ada satu kali hak yang isak pokok, lepas tu ada Tok Pakir seorang tu ke. Ada nama cerita lah ni. Tok Pakir ni ada tu. Ni orang tua dah. Dia cerita. Budak ni dia warak sikit. Dia warak, dia tak rokok, dia tak berokok, dia tak buat apa. Jadi warak dia rajin-rajin. Ingat teh jadi tolong lah dia. Tolong usah dah. Tapi dia tak kenal mana baboy Allah Sarah duk isap rokok. Allah Sarah ni belum nak mengajar je dia dulu. Sebatas belum nak mengajar dia dulu sebatas. Bukan kata sekadar kata ya ludah ya tengah jatuh tepi. Tu meja dia tepi dengan pintu natal. Yang ngajar tu. Lepas tu bila ya isap rokok pun siap meludah lu. Bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang duduk jalan tu duduk gulung mari dah. Ya gulung sebelah ya. Cang tu ya. Kalau kita apa dia pakai sebelah tangan dia ya. Berada kecek dengan kita dia sial. Tu sebatas. Dia isap rokok. Dia tak rokok, kalau tak isap rokok jadi pening. Maknanya nak ngajar tak boleh. Nak ngajar tak boleh. Tak rokok. Jok di dalam lagi dah Tok Dalam membenarkan dia seorang. Tok Dalam mengharaikan rokok, bolos harah seorang yang dibenarkan rokok pada masa tu. Sampai kepada duk dalam ngajar, duk buka ponok tu, rokok kuat. Rokok daun tu ya. Patah kat bawah. Tu dia. Lepas tu ada Tok Pakir tu, dia tak kena, dia tengok bolos harah, belum nak ngajar tu, dia isap rokok dulu tu. Dia duk menengung, duk tengok. Seolah tak puas hati ya. Puas hati. Seolah tak duk kriak tengok bola sarah tu, dia tak cak. Dia tak cak, dia kriak tengok tok guru isap rokok, dia tak kena dah. Rupa tu. Satu hari dia tak boleh sabar dah. Tak boleh sabar. Dia kata lalu dia kecek. Boh ya tak? Boh. Mana? Itulah. Amo tak boleh tengok. Gapo? Tu lah. Gapo? Rokok tu lah. Dia kata, siap lah. Pok lain ni, Tok Pakir lain tu peluh dah. Takut. Ni wani kecek lagu tu, ya Allah. Dengan Tok U. Kena? Rokok tu lah. Bukan sejik sini je kata. Kena? Bukan sejik. Bukan sejik. Kalau sejik tak apa pun nak tak kenal pun. Ni bukan sejik ni bala. Lah bukan sejik pun orang jadi wani juga ya. Lah bukan sejik pun tapi kita tok guru ni tak patut. La ilah. Murih dah bola. Murah kau aku ni. Dia. Mu ni tak boleh ngaji dengan aku ni. Dia pun bangun tak gila ledah. Ni bab Ustaz Allah cerita, tak Allah dia duduk tepi. Taklah kata kita duduk tepi ke siap dah. Orang tu maklumlah lepas nak ada tu.
Masyhur. Dia cerita. Tadi. Akhirnya dia tak lama duduk Neradai. Bunyi tak beralih. Pindah ponok, tak duduk lama ponok. Jadi tak boleh duduk lah. Maknanya rasa tak sedap duduk lah. Dia tak umurah gitu. Tak sedap duduk. Tu baik daripada Neradai tu pergi duduk Abasik Warak. Duduk ponok Cok Kriye. Duduk Abasik Warak, duduk di ponok Cok Kriye tu. Macam kitab buat lah. Jadi orang sedap lah. Oh, waktu baik mata ni. Mata ni. Dan mau duduk lung dia jadi natu dah. Wallah pada masa tu. Moga Allah ini. Sedap. Akhirnya hidup ponok Cok Kriye. Abasik Warak. Mula Abasik Warak. Lepas tu Abasik Warak nampak duk jadi sedap lah. Abasik nak pegai juga wak natu. Tu nak pegai wak natu. Ni dia mau cerita lah. Kalau bahang dia tu bahang lah saya je. Tu. Jadi Baba Syed nak pergi awak menatu, tapi Baba Syed cek dulu, budak ni yang ngaji mana? Bunyi kata duk ni ada. Kena pergi kecek, tanya belah sarah dulu. Lagu mana keadaan budak tu, lagu mana? Sebelum nak natu ni dia cek juga. Budak mana hulu hilir pala ekor yang mana tak tahu. Cek tengok, tanya. Bila tu belah sarah, Baba Syed tanya lagu mana budak ni. Allah kata, untuk samik lah tu. Tak samik. Baba Syed pun tak say. Tak say. Bila tak say tu, budak tu duduk ponok. Duduk di ponok Cok Kriye pun tak, itu mana juga. Ngaji tak boleh jadi, person jadi, wasbah jadi macam. Akhirnya learning tu duduk kat kampung, tak bining lagi. Siapa ke ilmu ada, supaya orang tak ngaji. Learning. Duk keting-keting kat kampung. Tu. Jangan weh. Keberkatan suku tok guru dia murah. Kita takut ke? Kita takut. Maka maklum lah. Tu. Nak rayak buku gapo tu, rayak buku rokok ya. Tu. Ya hak tu je. Orang tu tak ada lagi lah ni. Dia mau kenal belaka. Tu dia. Tu takut juga tu. Satunya keberkatan tok guru kita nak tengok dia, walaupun benda tu di segi kita tak suka, tapi hukum syarak duk tahap mana kita kena tengok dulu. Lepas tu lagi pula hak kita dengan guru kita tu satu lagi. Takut kita dah. Ustaz lah ni Ustaz lah cerita tekah mana dia tahu, kita perlu hasah dah. Kita duk tekak dengan budak tu. Allah jekah dia. Budak tu bangun pergi. Dia pun duk ngaji dekat. Dia kata, siap. Kawan. Pelah. Aduh, pelah apa kawan dah ni. Tu tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Mana ayat kata hukum masjid ni ada hukum khas untuk dia. Kita nak pergi ludah main, nak buat mencemar dia tak boleh. Mencemar dia tak boleh. Nak pergi ludah aliyah tu haram dah. Nak buat mencemar pula. Tu dia. Maka dia kata makruh berludah di hadapan atau di kanan. Di tengah dalam. Bahkan berludah di sebelah kiri atau di bawah kaki. Kalau bukan masjid ni. Adapun dalam masjid haram berludah dalamnya. Malaikat ada pelapik. Ada pelapik tak apa. Kita dalam masjid ni kena cedek. Dalam kocek baju atau dalam kat hicu kita. Kena cedek. Tu kalau nak ludah ya kena ada. Tu jangan mencemar masjid. Ludah tu haram. Haram hukum dia. Habis. Kalau masjid dulu, Masjid Nabawi ada ludah apa tu Nabi suruh tanah. Maknanya haram tu haram selama mana. Haram ni selama mana ahliya tu dah ada. Dah hukum haram atas kita itu dosa atas kita. Kalau hilang dah, maknanya kena hujan, kena apa kering hilang lagi, maka habis hukum makruh. Habis hukum makruh, hukum haram tu habis. Kalau kita ludah ni ulama duk khilaf pula. Kalau ludah atas angin, aliyo tak turun di atas masjid lagi, duk tengah udara, haram dak pergi. Duk atas udara tu, teka duk situ tu haram dak pergi. Ulama kata, setengah ulama kata tak haram lagi sebab tak jatuh lagi. Setengah ulama kata haram teka duk le angin tu dah. Siapa situ lalu. Tu masya-Allah. Tu dah.
Maka kata musannif rahimahullah taala, habis tu masalah ludah tu makruh. Makruh sekiranya sekian. Kalau bukan di masjid. Keenam daripada beberapa makruh lesmaya, makruh bercekok pinggang. Makruh kita bercekok pinggang kita. Yang ni bercekok dengan tiada hajat. Dengan tiada berhajat. Kalau lenguh kita masuk kena cekok gitu, tak apalah. Ni bercekok saja pinggang kita. Duk lagu ni semaya. Duk gini. Atau buat gini. Ni makruh. Tu orang panggil makruh. Kita buat rupa tu. Kalau duduk hingga, kalau kita kata hak ni sunat, kita kata sunat ya, ambil tangan tok di atas perut, atas bahu, atas dada ni. Bawah dada ni sunat. Kita dah lepas pun tak apa. Ni tak apa lagi ni. Tu pun makruh kita duk rupa ning. Kita tak buat lagu tu makruh. Lepas tu kalau kita buat gini, hak ni makruh juga hukum dia. Lama tu email tu. Bila dah sudah? Tu jadi tu tak boleh. Makruh hukum dia. Tak ada haram juga. Larangnya adalah hadis pun ada hadis melarang. Cuma ulama tanggung atas makruh lah kau. Makruh kita bercekok pinggang. Kerana ini pekerjaan ni, ini bercekok pinggang ni pekerjaan syaitan. Ini tanggung gila. Kerana apa dia makruhkan? Ilat macam-macam tafsir. Kerana ini pekerjaan syaitan, perbuatan syaitan. Setan buat lagu tu, bercekok pinggang tu. Dan orang takabur atau kepada syaitan. Ini ni pekerjaan orang takabur. Orang takabur yang duduk berdiri lagu tu. Dia takabur. Tu yang tengok depan orang yang tukar pinggang gitu. Mana? Hei. Kadang-kadang dia nak balas dengan orang. Dia buat ta. Kadang-kadang nak kocok orang, dia buat ta yang nak lawan dengan orang tu. Kat mana dia mau? Saya mana? Orang takabur tu yang jadi rupa tu makruh. Kita duk buat. Nabi tidak ajarkan kita. Dan amalan ahli neraka. Ni tafsir gi belaka ni. Tafsir di atas hadis yang satu tu. Nabi larang bercekok pinggang ya, tapi ilat gapo hal larangan tu ulama ada tafsir. Setengah kata kerana perbuat setan dia buat. Setengah kata kerana benda ni amalan orang takabur. Dan amalan ahli neraka atau kepada pekerjaan syaitan ni. Dan ini tafsir yang kedua, yang ketiga pula. Dan kerana ini ialah amalan ahli neraka. Kok mana amalan ahli neraka? Ahli neraka pun duduk lagi tu juga no. Dia lagi cakap pinggang dia kena api dah. Ada. Bukan maksud amalan ahli neraka gitu. Yakni amalan yang dikerja oleh Yahudi dan Nasara. Ini ulama hadis mengi tafsir pula. Yakni amalan yang dikerja oleh Yahudi dan Nasara. Yang mereka itu jadi ahli neraka. Gitu. Tu makna itu. Yang mereka itu jadi ahli neraka. Tu amalan, bukan amalan ahli neraka. Bukan kata ahli neraka tu duduk dalam neraka kena duduk pinggang api. Kena api pun duduk cekak pinggang lagi dah. Mana amalan puak Yahudi, amalan Nasara, puak ni ahli neraka. Duk tiru buat puak amalan tu. Amalan ahli neraka tu. Duk tiru buat apa? Tu maka makruh kita cekak pinggang lagu tu. Dalam semaya baik. Di luar semaya pun hukum dia serupa. Di luar semaya pun kalau tidak ada hajat ke apa kita buat rupa tu, rupa orang takabur orang panggil. Takabur ni haram, tapi dalam hati kita bukan takabur, cuma rupa-rupa tu muzahir rupa takabur pun makruh dah. Makruh. Adapun diri takabur tu haram. Kalau kita buat serta kita takabur hati, hak tu pakai haram dah, haram di takabur tu. Tapi hati bukan takabur, tapi buat rupa tu makruh kerana ia merupa-rupakan orang takabur. Habis itu, ketujuh daripada beberapa makruh semaya, makruh merendah kepala. Merendahkan kepala, merendah daripada belakang kita, merendah daripada belakang.
Pala dok renah daripada belakang. Dok tunuk siapa kena lutut pala. Oh, tu renah daripada belakang kita. Tu bila merendah tu waktu rokok, pada ketika rokok. Berarti hak ni makruh ketika rokok ialah makruh, bukan makruh kira ke mana, dak makruh ketika rokok. Tu dia. Adapun menahan rambut saat ni makruh ketika semua keadaan. Teka duk berdiri pun makruh dah. Walaupun tak sujud lagi pun kita makruh dah. Hak bising sikat rambut saat ni kalau meludah tak kira teka duduk teka berdiri pun. Ya meludah tu. Adapun masalah merendah ni kira teka rokok. Makruh merendahkan kepala daripada belakang kita, merendah pada waktu rokok. Makruh. Kalau kepala tu tak sapa belakang, tinggi pada belakang, kadang-kadang tak sah rokok. Kalau duk atas lagi tak apa dah hak lagi. Tak sah. Kalau duk gini makruh juga. Kalau duk rendah pun makruh juga. Sunat duk tengah. Sama. Bukan je kata. Bukan menyamuk. Jadi bukan sunat menyamuk, mensamakan akan keduanya, kedua kepala dan belakang. Sunat kita sama. Hak tinggal jidah dalam masalah sunat hai'ah dulu, atau dalam masalah bab rokok dulu. Sunat kita sama. Menyamuk tu seperti satu papan. Satu papan, papan yang satu. Tu dia. Jadi betul. Belakang dengan kepala tu nak biar disambung supaya papas keping. Tu gitu sunat kita buat gitu. Kalau kepala renah ni kadang-kadang renah dah ni duk kita. Allahu akbar. Dah jadi nampak mai pula. Tu makruh. Sah tu sah dah rokoknya, cuma hukumnya makruh kalau tak rupa tu. Habis itu ke-8 daripada beberapa makruh sembahyang. Makruh sembahyang waktu hendak berketuk. Waktu sembahyang waktu hendak berketuk. Siap. Nak berketuk pun makruh juga. Hai bukan, ya bukan maksud kata sembahyang kita nak ketuk. Nak ketuk dah weh. Maya dulu. Tu. Maksud sini jadi makruh sembahyang dalam keadaan menahan berketuk. Tu maksud gitu. Makruh sembahyang dalam keadaan menahan kentuk. Orang ketuk dah kita sekak. Maya dalam keadaan tu. Aklu sikit. Allahu akbar. Jangan buka lah. Lubai punggung mu jangan buka lagi. Tak lagi siap tu. Teka rokok siap. Teka sujud siap. Dia buka siap. Teka berdiri tu hanga lagi. Teka rokok takut buka. Dok lebih bimbang punggung tu. Tak ada kira nak khusyuk tawaduk dah. Tu dia. Maka makruh kita semaya dalam keadaan menahankan kentuk tu. So, dan atau hendak berak. Jadi waktu hendak berak, jadi dalam keadaan menahankan berak. Nak berak ngak-ngak lah. Kalu. Maya lebih sedah. Tu jauh daripada waktu rakaat pertama sampai ke salat duk lehat. Aduh, ada pulang perut keduk gitu. Makruh dalam keadaan itu. Makruh. Kalau boleh pun kita kata makruh. Tapi makruh ni selama tidak sempit waktu ni kena kat gitu. Makruh sembahyang waktu hendak berketuk tu. Jadi selama tidak bersempit waktu. Kalau kita kata, ada 10 minit dah. Kalau pergi berak tekan ni, kalau ketuk tekan ambil semaya tak ada ni. Tapi boleh. Maka wajib ketika tu. Bukan kadar makruh dah. Tu mungkin sampai kepada salat, sampai kepada semaya. Selama boleh kerana waktu yang sempit sangat dah. Kena jaga waktu tu. Kalau hidup berak, ganang tak semaya awal. Ketika tu.
Jaga tu dah. Maka je kata dia, makruh kita sembahyang waktu hendak berkentut dan hendak berak, kecing, yani atau kecing, nak kecing atau dua-dua, nak ketuk otak, nak kecing otak, nak berak otak, pakai ok lah kau supa. Tengok nak kecing, ok kecing. Kecek mudah-mudah kata dalam ketika sembahyang makruh kita ok kecing lagu tu. Tu. Kita sembahyang dalam keadaan itu tu makruh. Makruh. Malaikat ulama kata kalau dekat nak salat dah baru mari nak kecing. Dia sembahyang tak ada apa tekan mula-mula. Tekan mula-mula sembahyang tak ada apa lagi. Dekat at-tahiyyatun mubarakatus salawat. Nak pergi salat dah. Allahumma salli ala wa sallam kecing mari. Teka tu sunat kita tahan pula. Sikit dah. Sikit dah. Pergi sudah salat Ning pergi kecing dulu. Kena mari takbir semula. Jadi sunat kita tahan pula. Nak ketuk, nak pergi salat dah sikit dah. Sikit, sunat kita tahan setah. Boleh dulu nak salat dah. Tu jaga tu dah. Tapi ni sakit perut dia mula lagi pergi berak dulu lagi. Nak kecing dia mula lagi, kecing dulu lagi. Ketuk dulu tu dia. Hendak berak kencing. Maka musannaf kata maka hendaklah, ni sunat dah ni. Maka hendaklah, jadi sunatlah menyudahkan, meselesaikan, mensiapkan dahulu. Kecek beradab tu malah nak kecek berat-berat tu. Pergi berak dulu. Tu. Pergi ketuk dulu. Tu. Menyudahkan dulu, siap dulu, masuk tandas dulu. Lepas sembahyang. Kemudian sembahyang. Ini kemudian barulah sembahyang. Tu dia menyudahkan dulu, kemudian barulah sembahyang tu. Barulah mulai kita sembahyang. Ketuk siap, mi'at sembahyang lah dulu. Lepas mi'at sembahyang lah. Sembahyang lah kita. Kemudian sembahyang. Tu makruh weh, duk lagu tu weh. Sebab apa kata makruh? Ini ilat pada makruh. Kerana dengannya, dengan sebabnya, sebab menahan tu, menahankan ketuk, menahankan berak, menahankan kecing tu. Dengan sebab dia tu menghilangkan khusyuk, menghilangkan sifat khusyuk kita. Nak tadabbur ayat Quran pun tak sepenuh hati. Bergaduh dengan nak kecing tu. Takut tubik siap. Tapi teka sujud tu je buka lubang tu. Dia buka lubang, takut tubik teka tu. Tak bimbang hak tu. Sehingga membawa kepada kekurangan khusyuk kita. Makruh belaka, masya-Allah. Tengok masya-Allah dah. Kena siap dululah. Ni kita ni malam ni asmaya lah. Yang dia buat tu, jauh lehat tu. Maya cepat-cepat pula dah tu. Allah. Tu. Sudah maya sudah. Malam ni asmaya. Tu. Habis itu. Kesembilan daripada beberapa makruh lagi, makruh sembahyang di hadapan makanan. Makruh sembahyang di hadapan makanan dan minuman atau minuman. Tu dan tu mana tahu. Makruh kita semaya di hadapan makanan atau minuman. Tapi makruh ni syarat lah. Boleh kata makruh tu hukumnya gantung di syarat ni. Makruh tu kalau, ini kait kepada makruh. Makruh duduk tahap mana? Makruh boleh kata makruh sembahyang tu kalau ingin oleh seorang tu, ingin kepada makanan atau minuman tu. Dia nak makan dah. Lapar. Kalau dia ingin lapar nasi. Lepas tu dia mau ambil tok nasi, ngidai depan dah. Makruh semaya dalam keadaan duk lapar, ngak duk wang dia mau duk masak. Pahalnya kalau kita tak ada nak lapar lagi, tak ada apa. Tak lapar, tak ada apa leh. Tak ada lapar, boleh maya. Sabit itulah saya ni tak cak tu. Basah ta'am tu duduk di belakang bala kita tu. Kita tak sedap. Satu masa kalau boleh kita nak walih tempat tu, nak pergi buat tempat lain dulu hujung depan lagi.
Ni duk semaya ni gula kambing marah. Adalah at-tahiyat tu duk renekan. Aduh. Tu. Dia tak sedap belaka tu. Tak sedap belaka tu. Kalau boleh pakat kita kena buat dah tempat lain. Jangan buat situ. Tak ada. Tak ada. Bala bukan dia. Yang hadap situ pula. Duduk depan kiblat orang molek. Hadap ke depan tu pula dah. Hadap orang molek. Duduk tepi kanan tu makruh dah kira. Makanan ni duduk di hadapan pula. Allahumma salli ala. Tu. Tak sedap situ. Setengah orang sedap. Sedap duduk sini. Boleh bau. Sedap. Ya sedap kot tu. Tu dia tak leh. Dia sebenarnya dia makruh dah situ tu. Di hadapan makanan dan minuman kalau ingin kepadanya atau sangat lapar atau kepada ingin atau sangat lapar. Kita nak makan atau kita nak lapar sangat-sangat ketika tu makruh kita semaya. Di hadapan makanan tu. Dan jadi padahal makanan itu telah bersedia, telah bercadang, dicadang dah. Adapun kalau baru nak masak ya tak apalah. Bini kita baru nak buat ikan. Tu. Hak tu tak apa. Makanan duk siap dah. Ketika tu sunat kita makan dulu siap. Kenapa duk sibuk dengan makanan tu sehingga luput kepada khusyuk pula luput. Sebab tu masalah makruh ni pun kena kait juga. Makruh selama tidak sempit waktu juga ni pun. Makruh sembahyang di hadapan makanan yakni selama tidak sempit waktu. Adapun kalau sempit waktu wajib kena semaya dalam keadaan tu. Belah lapar nak kena ikut ya kena semaya wisudah dulu. Sebab waktu ada sikit dah. Kalau gaduh dengan makan nasi pula siap. Ada colak gigi kena duk. Aduh banyak perkara pula. Kena basuh tangan semula, tangan duk minyak lagi. Tu macam-macam. Lalu tu waktu yang sempit tu maka haram pula kita pergi makan ketika tu waktu sempit sangat dah. Wajib kena semaya selalu. Tu dia. Maka makruh sembahyang di hadapan makanan dan minuman kalau ingin kepadanya kepada makanan atau minuman tu. Atau sangat lapar padahal makanan telah bersedia. Bahkan dia kata, bahkan istidrak pada makruh ni. Bahkan makruh sembahyang tu bahkan makanlah. Ini sunat makanlah dahulu. Sunat makanlah dahulu makanan tu makan dulu siap. Makan dahulu, makan kemudian sembahyang, kemudian barulah sembahyang. Lepas tu sembahyang. Makanlah dulu. Tapi kita dia makan sungguh, makan sampai rok tak rok sembahyang pula kadang-kadang. Habislah tu. Tu maka sembahyang dulu kita. Kita duk pilih sembahyang dulu. Mulanya kita makan siap. Tu makruh tu jadi padahal ke 10 molek tak ada ni kitab jatuh sebelah dah ke sebelah bawah ke 10 tak ada ke 10 tu tambah dia tambah musannaf kita dia tak ada tu dia tak ada bukan dia tak ada leceh orang cita kitab ni molek kena buat baru dah kena buat baru susung molek lepas pada ni ada insya-Allah ada orang duk buat dah. Nampak perkuan bapu duk buat duk pim baru. Molek kalau buat susung semula dia dicomel semula. Tok molek ni ke 9 10 pun tak nak tengok. Ke 10 makruh sembahyang dalam jamban. Makruh sembahyang dalam jamban dalam bilik mandi. Jamban di sini tu bilik mandi. Adapun jamai bukan tempat berak, tempat najis tu hak tu cerak dah tak sunyi pada najis. Jamban di sini tempat mandi yang suci. Tempat mandi yang suci, yang kena kait dengan yang suci. Adapun jamban yang ada najis haram kita maya dalam hatu. Malaikat kita berlapik lah. Kalau lapik kain apa dalam jamai tu makruh lagi. Mozek
dalam bilik mandi. Mozaik cuci, basuh licin siap. Hai bakat bayar hajat atas. Yo yamai orang kita lah ni pun lebih pada bilik lagi sungguh tidak. Lebih pada bilik rumah setengah-tengah orang lagi. Yamai orang kaya ni. Ni, tengok orang kaya ni yamai je luar sahar boleh ni. Yamai dia dengan tempat mani lah, dengan ada ni air mani panas. Aku ni. Ni tempat relax, tempat aduh. Adah dia. Masya-Allah. Lepas tu buka cuming nampak pula, kadang-kadang nampak bawah. Buka. Jadi duk tekak atas sikit boleh tengok. Oh. Mani boleh. Ya Allah ya Rabbi. Nak senang ke apa sangat. Ya dah cukup dekat. Maka makruh juga semaya dalam tu zaman yang suci tu. Hak cuci tu makruh kita semaya. Kerana apa? Kerana ia tak sunyi daripada sengkat ada najis juga. Walaupun kita tak suci dah, tapi mazinnatun najasah tu dah ada. Tempat sengkat ada najis tu dah ada. Makruh semaya dalam zaman yang suci. Makruh. Dan di celah lorong bukit. Di celah lorong bukit atau di celah lorong bukit, kerana itu tempat lalu orang. Buat gitu. Kerana itu tempat lalu manusia. Celah-celah bukit tu tempat orang duk lalu kita pergi semaya celah tu. Ia tak sunyi daripada cemar ke? Walaupun kita kata tak apa cuci, makruh juga tempat tu orang duk lalu. Dan di tengah jalan, maksud di tepi jalan, di tengah tu tepuri kereta sungguh. Hak tak apa. Di tengah jalan ni, di tepi jalan-jalan raya, tepi jalan ni duk semaya, di kereta duk lalu pergi mari. Tu misal duk jauh sikit kalau nak semaya kau, misal duk jauh sikit. Cok kereta tepi tu pergi semaya duk jauh sikit, jangan duk tengah-tengah jalan gitu. Kerana membawa kepada tak jadi khusyuk hati kita. Di tengah jalan. Dan di tempat tahuk tahik. Tempat tahuk tahik. Tahik jadi atau sampah lah kita kata dah tahik ni pada orang tak tahu. Tahik. Tahuk sampah, tempat cemar-cemar. Tu makruh semaya. Makruh semaya tu dengan cara lapik tu kalau kira tu. Adapun semaya atas tu hak tu haram, tak sah semaya, muka suci tak suci daripada najis. Nampak tu dah. Tempat tahut tahid. Tahut sampah, mazbalah Arab panggil. Tu tempat tahut sampah. Kita pergi semaya ikut tu. Dan dalam waktu la ilaha illallah ada juga. Tu. Jadi musannah kita ni dia muka hidup negeri Sia ni gaya kena kita cayalah. Padahal dalam kitab fiqh dia tak sebut waktu ca tu, ma'badun nasara, tempat ibadat orang Nasrani. Kanisah lah kitab fiqh sebut kanisah. Kerana negeri Arab ni dia tak ada wak manalah. Dia ada gereja-gereja, kanisah. Maka sini maksud dengan wak ni, wak tok ca, wak hak tok ca adalah ada wak ke? Ketik. Ada ketik. Sebut ketik dah. Tok ca, wak tok ca, wak ni tempat tok ca. Dia lagi. Okey, tua-tua dulu gitulah dah. Wak tok ca yang mudah nampak sikit orang kampungnya. Apa hukum sembahyang dalam wak? Dalam wak tu apa hukum? Apa hukum dalam wak? Tafsil. Kalau dalam wak dengan dalam kawasan wak, hak tu harus. Wak ni je dua. Bila sebut kata wak ni, orang kita kecek wak ataupun ketik ni, tempat ibadat orang Buza ni. Wak ni satunya kena kepada rumah ibadat dia tu. Kena ke ubosot dia, tempat dia ada tokong tu. So situ. Yang kedua wak dengan kawasan wak. Maksud lewat ni, maksud pagar wak. Tu soal lagi. Kalau wak dengan makna dalam kawasan, tak ada masalah. Dalam kawasan maya lagi. Tupai mayesta tak ada tempat. Kau ni wak saja. Maka tu cahaya baik tak ada apa.
Kalau rumah mak orang kadang-kadang nak mak ya. Tok cayawi. Maka kita masuk dalam kawasan untuk semaya bucu-bucu pagar tak apa. Hak tu tak makro. Pergi tempat cuci lah. Tu. Ada pun dalil dia. Dalil kanisah tu. Tengok kalau ada naji. Kita semaya dalam tu. Haram hukum dia kena bersentuh dengan haji. Kali cuci pada pandangan mata kita cuci dah, maka makruh semaya juga dalam kanisah dia. Maka murad dengan waktu cai ini tempat buat ibadat bagi orang yang agama lain, senang suku cop situ. Dengan cara umum, waktu cai ni tempat ibadat bagi agama asing, agama lain. Sama ada gereja Yahudi, gereja Nasara, tu dia, ataupun tempat ibadat bagi Tok Cha. Tok Cha, wak Tok Cha. Tu makruh hukum jamaah dalam tu. Tok Kong ada, hak tu suku bukan nak sembah dia. Semaya ni menyembah siapa? Menyembah Allah, bukan Tok Kong tu. Payah duk ada, kok dia lah hak dia ada tu suku. Tak Allah tengok. Tu semaya. Kalau masuk waswah hati pula dah. Kalau tengok Tok Kong dia duk baca Fatihah. Pada kacau masuk giwak bo. Ulama peluah hukum tak haram tu alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Suk kepek juga ke ada tempat boleh kita semaya. Tu. Sabit tu tak leh. Ni wak kita nak pergi bong wak tak leh tu haram. Dalam masa peperangan pun Nabi larang kita nak pergi runtuhkan kanisah orang tu. Tak leh. Dalam waktu peperangan pun diitisno tu jangan kita dek wak kanak kanisah tempat ibadat demo. Nak bunuh kafir suku, tempat ibadat demo suku Nabi larang. Tak leh buat. Ahli ibadat demo kita kena jaga. Tu dia. Tu situ takut kepek-kepek kena semaya dalam tempat demo tu. Dan kita nak bang dah nak mayat mana? Tu. Dah itu. Kepek-kepek boleh kita semaya dalam tempat demo tu. Tu. Tapi Ayah Sofia demo kata dalam Turki tu Ayah Sofia tu masjid tu dulu gereja tu. Dulu gereja orang Nasara. Lepas tu Sultan Muhammad Fatih tu dia ubah, dia tukar awak jadi masjid. Buat masjid. Dulu atas Prabung atas Prabung tu ada gambar lukisan je, lukisan Siti Maryam, lukisan Nabi Isa ada lagi. Lepas tu Sultan Muhammad Fatih tu dia tepek. Dia tak si utuh, dia tak si weh, dia tepek hak lain tudung gambar dia tu. Lepas tu buat masjid. Dan ni jadi masjid. Jadi masjid. Lepas tu lama sampai ke akhir tu kerajaan buat jadi museum pula. Pipitapan. Learning bunyi kata kerajaan learning tu dia ubah jadi masjid kelik. Lalu gereja situ. Maka tak apa dah ubah hukum jadi masjid dah. Jadi masjid pula kadang-kadang tukar kerajaan dah ni. Ya banyak juga dalam Spain mana dulu masjid tapi ubah jadi gereja dah. Spain ni Islam dia pegang 300 tahun lebih. Daripada Spain tu. Kerajaan Islam dia pegang Ispanyol tu. Dia pegang. Maka banyak gereja learning daripada Spain tu tengok rupa-rupa seperti masjid. Bot dia tu rupa-rupa masjid. Dulu masjid aja tu. Dia mahu tukar di gereja orang. Tak apalah apa dia jadi ikut mana. Cuma kalau semata-mata hukum gereja tu kita pergi semaya tu makruh dalam tu. Teka tu dia meruat ibadat. Begitulah hukum dia. Tu. Dalam waktu ke-11 daripada hukum makruh dalam semaya. Tak boleh kita semaya tempat macam-macam tak boleh. Ke-11 makruh sembahyang tempat binatang berhimpun. Pada tempat binatang berhimpun, kita misal lagi mana? Seperti tempat binatang minum air, kita kata. Seperti tempat binatang minum air. Tempat ni lembu mari duk makan air semua ni kawasan ni. Kubai-kubai ni gajah duk mari minum air ni. Duk turun ni. Tu kita pergi mayat tempat-tempat lagu tu makruh juga. Kerana dia tak lepas daripada sengkak ada najis juga walaupun kita tak cuci tapi lagu tu tempat binatang dak mari
Gaduh-gaduh duk sujud-sujud mak tini digajah. Dan mau nak mari minum, kita duk ambil semaya. Tu dia. Tu. Kena tengok juga situ tempat binatang berhimpun. Tempat unta berhimpun. Ni masuk juga gok-gok binatang jelah juga tu. Tempat gok binatang demo duk masuk juga dalam kandang-kandang binatang, gok-gok binatang apa semua masuk belaka tu. Gok lembu. Kita pergi semaya lah tu. Makruh. Tu masalah kalau tak ada najis. Tak ada najis ataupun kita lapik tu pun makruh. Tempat tu, diri tempat tu makruh. Dan sembahyang di atas kubur. Semaya di atas kubur. Ni biasanya kubur hop sing sama rata tanah dah lah. Kalau kubur hop sing jenis tu, kita nak sembahyang ke mana atas tu? Dah, semaya di atas tanah kubur. Kubur mana? Kubur yang sudah dibongkar atau belum. Yang ni kait pada kubur tu makruh belaka. Kubur yang sudah dibongkar, sang sudah digali. Faham tak? Sudah dibongkar. Jadi sudah ditanamkan orang. Sudah ditanamkan orang lah maksud dibongkar tu. Ditanam dah. Lepas tu gali. Ya kubur ni macam-macam. Ya dalam tanah kubur kat rumah kita ni. Bila lama-lama ya gali dah. Ya gali, ya tempat ya sepik. Tempat sepik tu sengok. Lama-lama lagi kadang-kadang ya gali. Kadang-kadang ya gali tempat tu. Ya ambil tulang tu gi tanah tempat lain. Lepas tu tanah tu buat untuk tanah banyak pula. Kalau di maklar. Di baket yellow belaka tu. Di kubur maklar. Ya orang mati semua hari-hari dalam Mekah. Tempat tu lah. Gali. Ambil orang lain tak pula. Ataupun bukan tempat tu lah. Dekat-dekat. Kita tu tanah. Kita gali dah dulu sini. Banyak. Lepas tu kita nak tanah tepi tu. Nak tanah tepi tu. Dia tak sunyi daripada ada galian dah. Tanah tepi. Maka kira kemari kubur yang sudah dibongkar, tanah kubur yang sudah ditanamkan banyak yang digali. Atau belum dibongkar, belum ditanam. Belum ditanam ataupun belum digali. Tu, makruh juga. Makruh. Kita kata, ni tak apa lagi, dia pun tak gali lagi. Yang tanah kubur baru. Baru tanah seorang dua ya baru. Tanah seorang ya kubur ni. Tapi tanah tu kita semaya tu makruh. Kita tak cuci lagi lah dah ikut tepi-tepi tu. Kita kata makruh. Tapi kalau gali dah supaya kubur mu kita lah ni. Kubur mu kita lah ni. Hak tu orang panggil sudah dibongkar. Tetapi kalau sudah dibongkar, sudah digalikan kubur, diwajib lapik dulu. Nak semaya kena lapik. Sampai tu semaya banyak gapo dia mau lapik tikar. Nak pergi semaya jejak atas tanah gitu tu tak sah kerana dia kubur tu digali dah. Dia tak lepas daripada campur dengan nanah banyak. Tu. Banyak ia lama dia hancur. Nanah dia campur masuk seru oleh tanah. Tanah tu banyak mana? Di kawasan tu berpuluh-puluh. Tengok pohon kayu segar molek. Baja siapa? Tanah saja dia penuh le kawasan tu. Dia segar dalam tanah tu. Maka kita gijak semaya atas tanah dia tu tak sah. Wajib dilapik. Sampai tu sengok ulama. Tapi masalah jijak atas selipar tu masalah menanggung suku. Kalau tak bukan kubur pun, misalnya kita nak tanah rumah kita, tanah kawasan rumah kita, bukan kubur di kawasan ni. Tu pun kena jijak atas selipar kerana nak lepas daripada menanggungkan najis tu suku pula. Kerana syarat nak sah semaya jangan menanggungkan najis. Maka takut ada najis di bawah selipar kita. Kita pakai selipar tu, pakai semaya dalam pakai selipar tu tak sah kerana masuk dalam piku bawa najis. Tapi bila jijak atas selipar dah, tak dinamakan piku lah. Moga jijak atas. Walaupun sikit kalau kira dah lipar kemtit. Lipar tu sikit sangat ya. Kalau kira jijak dengan pakar pun lebih kurang ya. Tapi masalah dinamo ulama helah rupa tu. Helah rupa tu ya. Maka dinamakan jijak bukan dinamakan menanggung.
Jijak atas najis, bukan menanggung atas najis dah. Tu masalah kalau selipar cuci. Ni selipar pun duk cemak dan tarik juga dalam. Tak kena jijak hak tu pakai tak sah dulu kalau jijak atas pun. Masalah jijak ni masalah najis di bawah selipar, dalam selipar cuci. Faham molek? Selipar cuci. Najis ada bawah, kita duk jalan ikut ni kayak jijak hik kambing ke apa. Tapi dalam suci. Maka bila kita jijak tu tak nama menanggung, tak nama pikul najis tu gi. Nama jijak najis je. Faham tak? Adapun kalau dalam selipar tu tarik pun tak ada. Tarik kambing kan lalu gaduh-gaduh masuk dalam kubur. Tarik kambing, toko. Jijak pun tak sah juga. Kerana dia mau jijak tak najis dah. Tu dia. Kira molek juga. Ni orang kira dia jijak semata. Kena tengok juga. Ni cicak pun ada di kaki. Jijak ke apa pun tak sah. Tu masalah dia kena jaga juga tu. 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 Masalah asma, masalah wuduk sukulah. Masalah wuduk tu tak apalah khilaf ada lagi qada kata main banyak tu tak kena wuduk. Tak apa dibenarkan, maka tidak wuduk pun tak apa, ada qada. Ibnu Salah kena kata boleh tu lagi, maka kita guna kepek-kepek tak dem asmaya. Hak tu tak apalah khilaf duk buka jalan. Masalah najis ni suku ni. Najis ni tak ada jalan buka ni. Tu. Najis ni tak ada jalan buka wi. Kan cuma lah sikit buat ibadat kepada Allah. Tu dia, wajib dilapit. Kerana apa kata wajib lapit? Bukan makruh lagi dah ketika tu. Kerana tanah itu telah najis, telah jadi najis dengan air, dengan sebab bercampur air danur nyo mana? Nyo manyat tu. Tak ada. Muzannya pun tak ada marjet. Dengan danur nyo danur manyat. Danur bagi manyat, danur nanah bagi manyat apa semua tu najis hukum dia. Maka bercampur tanah tu dengan najis dah. Tanah tu telah bercampur dengan najis itu dah. Lalu tu kita semaya pun kena lapik lah dulu. Ada tika, keumpama tika dan sebagainya. Kalau kelip pun kena basuh juga tu. Basuh molek kaki kita. Hak pasal lekat-lekat nak tanah. Tanah kubur buat mari tu. Tu situ. Habis. Kadang-kadang like kubur mak kita kadang-kadang gali-gali temu banyak. Muka tanah mari lama dah. Tapi lah ni alhamdulillah sikit je pocok, dia molek dah, je pocok nana molek dah. Batu nana masa dulu yo kayu. Supaya kok datuk. Kawasan kampung datuk. Kubur je dulu. Masa saya mari tani mula-mula ada kayu. Banyak. Lah ni jadi tempat botol wak sana bola. Motor pada bola lagi tengok itu. Dulu kubur saja, ya pasir. Pasir ni mudah benar. Masa dulu ya bocok kayu ya. Apa kayu buruk, kayu patah, kayu haugi. Lepas tu pasir pula, pakai tak ada apa-apa dah. Kubur aja tu. Kubur saja. Learning dari kawasan Tok Panyer tu ialah berpagarnya. Di luar ni saja, di kawasan Oboto tu. Pada Oboto bola tu kubur saja, tak tahulah demo dah ni. Tu. Kubur saja. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita tahu kata kubur tak leh. Tak leh kita nak guna apa tu tanah kubur. Tu masa dulu. Sehingga ada dah apa dia Guinness Book mari dah dulu tu berita dah. Datuk tu kampung yang banyak tanah kubur sekali di Asia Tenggara ni. Kampung yang banyak kubur sekali dalam Asia ni. Dalam Asia ni tak ada kampung mana kubur banyak lebih dari Datuk. Ada nampak lagi. Kalau kita ada masjid Datuk tu, pasir keliling tu, kubur aja. Kita dah tengok kayu-kayu lagi. Kalau ni tak ada. Sebab apa banyak? Kerana orang mati. Datuk je duduk tempat patah. Bila orang mati, lemah kat mana, perahu pecah, gapo mati di laut. Ya, orang mari naik tak satu lagu.
Ya pupuk banyak naik atas datuk tu lah kau. Orang datuk tu. Orang datuk tu tanggungjawab masa tu. Orang datuk tu tanah. Banyak mari tanah. Ku kafir Islam tak kira. Tanah kata. Tanah. Kubur banyak gapo tanah. Banyak kubur situ. Di kampung datuk. Lo ni tak nampak dah. Hanya dalam kawasan pagar tu pun orang kampung tak percaya. Dengan kambing yang duduk iktikaf. Padahal tak sah iktikaf di kubur, tapi kambing kata tak apa, aku duduk boleh iktikaf situ. Penuh. Masya Allah. Apatah lagi kubur raja-raja pun ada. Itu dah. Ala kulihan, kalau kita semaya wajib kena lapik dalam kubur tu, kerana tanah itu telah najis dengan ayat dan nurnya. Kemudian kata sunat kemudian daripada sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tu kena sebuah tu dah nampak. InsyaAllah kita lepas zuhur ni tak baca dah ni. Dah. Bila mau nak klik. Nak klik. Klik pilih. Pilih avatar. Tengok orang dekat-dekat. Klik sok pun dah pagi. Dah. Tengok orang tu. Ya orang klik pagi start lagi. Dia tak gelewat dengan dang. Kadang-kadang. Dengan dang biasa waxing. Ada setengah-tengah tepat. Dah. Tu. Kalau kata patut esok sehari lagi. Kita kata kita nak mula hari senang. Hari senang. Mula biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد خش الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.